ni tolong jangan bagi benda tu masuk, tak nak bagi tetamu-tetamu yang tak diundang ni masuk. Dia teringat yang dia tak tutup masa keluar tadi weh. Hai, Assalamualaikum, selamat malam dan selamat kembali dalam Physics Cream Malam Sepi berteman kembali. Okay, so hari ni aku Zikri yang dah hilang dalam 2 minggu. So kalau kau perasan dalam 2 minggu kebelakangan ni kita tak ada kisah seram, sebab kemalangan tu lah. Kalau korang yang tak tahu pasal kemalangan tu, korang boleh pergi tengok dekat video sebelum ni. Ada yang gambar ikon Physics Cream tu. Dan kalau korang yang dah tengok, aku ucapkan terima kasih atas doa-doa korang. Ada yang DM dekat IG, ada yang doa kat WhatsApp, ada juga yang dekat komen kat YouTube. Semua tu memang aku appreciate gila. Sebabnya doa korang tu kita orang dah makin sihat dan makin pulih sampai kita orang boleh balik untuk buat Physics Cream. Okay, so untuk update kedua minggu ni adalah kita dah capai 5k subscriber sebelum masuk 2021. Sehari sebelum tahun baru, aku tengok dekat update dah ada juga Kim Bayu yang update kat kita orang, bagi tahu yang kita orang dah capai 5k. Sebenarnya kita orang tak tahu. Waktu tu kita orang rasa macam tak boleh capai sebab waktu tu baru 4,000 lebih, 4,900 lebih, dan nak naik 1 subscriber je bukan senang tau. Tapi tiba-tiba dalam 2 hari lepas tu, sehari lepas tu tiba-tiba naik sampai 5k. So memang aku ucapkan terima kasih kat korang. Ada yang bagi tahu yang dia siap suruh nenek, mak, ayah semua komen semata-mata untuk capai 5k. Aku ucapkan syabas dan terima kasih kat korang sebab kita dah berjaya capai 5k. Dan untuk update ketiga adalah sebenarnya kita orang tak ada, kita orang jarang baca komen. Dan bila kita orang buka komen untuk balas komen-komen korang, kita orang ada nampak satu komen. Waktu tu Fikri tengah tengok tau komen-komen tu. Lepas tu dia tengok, dia nampak ada satu nama, Santai Chill. Lepas tu dia rasa macam macam pernah dengar kan. Lepas tu dia tekan lah. Dia tekan, rupanya Santai Chill ni adalah satu channel seram juga, yang kalau korang pengikut Acap, korang akan nampak dia collab dengan Acap waktu tu. Yang ada yang abang yang pakai mata besar, nampak tak? Yang rambut panjang tu kan. Aku ucapkan terima kasih kat korang sebab bantu kita orang sampai dia notice. So kalau pengetahuan korang, kita dah berjaya buatkan KC Champion notice, kita dah berjaya buatkan Ashab Channel notice, dan sekarang kita ada Abang Santai Chill, dan memang perkembangan yang baik lah untuk Physics Cream. Dan malam ni kita ada kompilasi kisah seram baru yang memang aku rasa baru lah. Dia memang tak ada lagi sebelum ni. Dia bukan sequel, tapi adalah tema baru. Sebab aku ingat kan aku nak penuhkan rangkumkan Kim Bayu punya email lah. Jadi tanpa buang masa, korang pun mesti dah rindu untuk dengar kisah-kisah seram kita orang. Jom kita selami 3 kompilasi kisah seram baru yang aku bagi nama Kisah Seram Tetamu Tak Diundang. Untuk kisah pertama malam ni adalah sebuah kisah yang dikongsi sendiri oleh salah seorang Kim Bayu di email kat kita orang, iaitu Mio. So kepada Mio, kita orang nak minta maaf lah sebab lambat update cerita awak. Dia bukan sebab kita orang lupa ke apa, cumanya kita orang belum ada tajuk ataupun tema yang sesuai untuk letak kisah awak. So insyaAllah hari ni kita ketengahkan kisah Mio. So tanpa membuang masa, jom kita selami sebuah kisah yang dikongsi oleh Kim Bayu, Mio, iaitu sebuah kisah yang diberi tajuk Makhluk Berbulu. So kisah Makhluk Berbulu ni dia jadi dekat adik Mio tau. So waktu ni adik Mio dia dalam keadaan tak boleh berjalan. Dia kena duduk atas kursi roda sebab dia ada masalah di bahagian macam saraf tunjang lah. So dia tak boleh, lebih kurang macam kita kata lumpuh lah. Cumanya lepas operation sekarang dah boleh, alhamdulillah dia dah boleh berjalan. Cuma waktu tu dia masih tak boleh jalan tau, dia atas kursi roda lagi. So malam tu nak dijadikan cerita, adik dia tengah lepak dalam bilik, sedangkan Mio dengan mak dia ada dekat ruang tamu sambil tengah tengok TV. Kalau korang nak tahu, bilik adik dia ni adalah bilik yang dekat bahagian dapur tau, di mana bilik adik dia ni dekat sini. Lepas tu dia punya dapur kat sebelah sini
dan cuma dipisahkan dengan sebuah sliding door yang kaca. So kalau apa yang orang masak ke, ada orang masuk dapur ke, kau akan nampak lah. Adik dia kata waktu tu malam tu dia macam biasa duduk dalam bilik sorang-sorang. Tiba-tiba dia nampak ada satu makhluk berbulu tau. Makhluk berbulu, dia ada dekat dapur dan datang ke arah adik dia. So si adik dia ni macam cuak lah benda tu datang kan. Benda, kau bayangkan kalau makhluk tu berbulu tu datang sambil merangkak. Merangkak. Lepas tu adik dia cuak lah macam mak, bang, dia nampak benda tu dah datang kat dia. So dia jerit kat mak dengan abang dia macam, bang, mak, tolong. Macam tu. Lepas tu mak dengan abang dia macam tengok TV macam saja buat perangai lagi tau. Dia tengok TV. Sebab dia kata, Mio kata adik dia memang saja buat macam tu. Yelah orang sakit kan, mungkin nak cara dia bergurau tu minta tolong lah. Macam, mak tolong. Sampai-sampai ambil kain macam tu. Panggil macam kecemasan tapi tak pun. Lepas tu dalam keadaan tak hirau ke adik dia ni, tiba-tiba pintu adik dia terbuka tau. Kedegang. Lepas tu adik dia dengan kursi roda laju menghala ke mak dengan Mio ni kat ruang tamu. Dia pusing laju dia punya kursi roda tau. Lepas tu sampai kat ruang tamu, dia lompat. Waktu tu dengan mak dengan si Mio ni dah tahu lah macam, adik kau bukan main-main ni Mio. Adik kau bukan main-main ni. Dan waktu tu adik dia kata dia masih nampak makhluk berbulu tu sedang datang ke arah dia. So kalau lah korang bayangkan, adik dia yang tengah lumpuh, adik dia yang tak boleh berjalan waktu tu tengah nampak benda tu, sedangkan mak dengan abang dia tak nampak. So dalam keadaan yang macam tu, adik dia macam kena hadap seorang-seorang lah. Nampak benda tu berjalan, jalan laju sampai pergi kat kaki dia, babe. Adik dia kata benda tu dah sampai kat kaki dia, dia gesek bulu dia dekat kaki adik dia. And then mak dia selak lah adik dia punya seluar. Mungkin sebab adik dia macam pergi kat bahagian kaki. So mak dia selak seluar adik dia, nampak bahagian lebam, babe. Lepas tu mak dia, okay, jom bang, kita bawa adik kau ni masuk dalam kereta, kita tunggu ayah kau balik. So dorang call ayah dorang macam, bang balik bang, adik ada kena kacau lah. Lepas tu ayah dia tanpa cakap banyak, dia terus balik lah. Tapi masih on the way, so jauh lah, kena makan masa sebelum ayah dia sampai ke rumah. Sementara tunggu ayah dia balik, si Mio dengan mak dia ni pergi masuk dalam kereta. Masuk dalam kereta, kunci pintu semua. Dan alhamdulillah dalam kereta tu ada air yasin. Mak dia ni pun ambil air yasin tu, tuang kat tangan sebab nak bagi adik dia tu lah, mungkin sapu mata ke semua kan. Sedangkan adik dia ni dekat bahagian belakang, korang bayangkan kat bahagian belakang, dia nampak dekat luar tingkap tu ada ular. So bila dengar kisah si Mio ni, dia macam gangguan makhluk berbulu, lepas tu ular, dia macam something ke tau, macam sihir tau. Aku harap yang cuma andaian aku lah, bukannya memang keluarga dorang kena sihir ke. Aku harap dia just gangguan yang memang makhluk tu ganggu, bukannya akibat sihir orang. Sebab sihir ni bukan benda mainan. Lepas tu adik ni nampak ular, dia menjerit lah. Sebab ular datang dari mana? Kawasan perumahan. Dia nampak ular tu kat tingkap. Lepas tu dia menjerit-jerit. Si mak dia ni ambil air yasin, dia sapu kat mata. Adik dia lagi menjerit ni. Adik dia kata mata dia pedih tau. Dia macam mungkin macam kena bakar kan. Lepas tu daripada jauh dengar lah bunyi motor. Dah tahulah ayah dia yang balik. So diorang pun keluar daripada kereta untuk tengok ayah diorang balik. Ayah dia pun naik motor. Dalam perjalanan untuk sampai kepada diorang tu, adik dia cerita yang dia nampak belakang motor ayah dia ada satu makhluk berbungkus warna putih tengah berdiri kat belakang. Aku pernah tengok satu video tau yang pasal benda berbungkus ni. Bukan kata duduk belakang, weh, berdiri atas kepala pun ada. So bila dengar kisah dia ni, adik dia ni bila nampak benda putih tu kat belakang, dia menjerit lah. Dia menjerit. Lepas tu dorang pun macam dah cuak semua. Ayah dia apalagi bawa dorang ke surau berdekatan. Sebab dia kata dekat dalam surau tu dia ada seorang ustaz yang mengajar orang-orang dewasa setiap malam untuk mengaji. So ustaz ni pandai lah berubat macam tu kan. So dah bawa masuk, pakaikan adik dia kain pelekat semua. Sebab adik dia pakai seluar pendek kan. Pakaikan pelekat, bawa masuk. Ustaz tu pun berubat lah. Berubat. Dia tanya, takut ke? Kenapa? Macam tu kan. Tanya adik dia, tenang dik, tenang. Ni ustaz dia. Kenapa? Takut?
Lepas tu adik dia kata, Ustaz. Lepas tu si ustaz ni, dia ada kat mana? Adik dia kata macam ni tau, belakang ustaz. Orang yang dalam surau tu, kau bayangkan lah macam mana kan. Memang cuak masing-masing dalam tu. Lepas tu ustaz pun baca. Dia daripada bahagian kepala, dia tarik ke bahagian dahi. Lepas tu Mio kata dia dengar bunyi macam orang ketuk kepala, macam tu, bunyi tuk. Tapi ustaz tu tak ketuk kan. Ustaz tu macam tarik, tapi bunyi kelekuk macam tu. Mungkin waktu tu benda tu dah nak keluar kan. Dia tarik, lepas tu dia sambil dia berubat tu, dia sempat pergi tanya ayah si Mio ni macam tinggal kat mana kan, duduk rumah tu macam mana kan, dah lama ke. Dia sambil buat tu, dia tanya-tanya. Lepas tu mungkin dia baca doa sekali lah supaya rumah tu selamat ke kan. Lepas tu proses selesai. Dan ustaz ni kata, adik kamu ni mungkin dia dah langgar kawasan benda tu. So keesokan hari dia, si Mio ni pun mungkin bersembang adik dia. Dan adik dia kata mungkin satu petang tu, dia tengah berjalan dengan si Mio ni lah, pusing-pusing kawasan perumahan. Yelah, orang sakit kan, kadang bukan setiap masa nak duduk rumah, dia macam mesti nak keluar juga, ada rasa bosan kan. Adik dia kata waktu dia berjalan dengan si Mio ni, petang-petang tu, si Mio ni kata adik dia pergi tegur tau, tegur something kat tepi jalan. Si adik dia boleh cakap macam ni kot, Assalamualaikum. Abang dia tolak je lah. Lepas tu si adik Mio ni kata macam, bang, kau tahu tak kenapa aku bagi salam tadi? Lepas tu si Mio kata, asal. Lepas tu adik Mio ni kata, saja dia ada benda kat situ, ada benda putih sajalah, tapi dia tak kacau orang pun. So sajalah nak bagi salam. Aku tak tahu lah benda tu yang kacau ataupun ada benda lain yang nampak adik dia ni tegur benda tu. So dia rasa macam, budak ni boleh nampak kan, kata kita sakat. So macam ni lah kisah si Mio ni, yang seram sebenarnya. Seram. Dia seram salah satu dia sebab adik dia yang nampak dan si Mio ni tak nampak. So kau bayangkan, adik kau tahu adik kau yang boleh nampak, tapi bila adik kau cakap tu, kau cuma boleh bayangkan je, dan kau tak tahu pun benda tu ikut ke tak. So kita teruskan ke kisah kedua malam ni, yang mana kisahnya tak kurang seram. Untuk kisah kedua ni, aku nak petik seorang nama Kim Bayu, iaitu Amirul. Okay, so jom kita teruskan kisah kedua, iaitu sebuah kisah yang aku bagi nama Bantal Peluk Panjang. So kisah Bantal Peluk Panjang ni adalah mengenai sebuah nak kata budak, bukan budak lah, dia dah bekerja lah, maybe around dalam 20-an ke 30-an. So si Mirul ni, dia kerja dengan satu company tau. Company ni memang bagus gila aku rasa. Dia siap bagi kereta dengan rumah sewa untuk pekerja company dia lah. So Mirul ni dia pekerja baru, so dia dapat rumah sewa dan juga sebuah kereta. Kata dia kawasan perumahan dia ni, rumah yang company dia bagi untuk sewa ni memang orang kata keras. Dia memang ada gangguan-gangguan yang pelik-pelik. Cuma bila jiran-jiran dia ni dah duduk lama dan dia dah terbiasa, jadi si Mirul ni orang baru, dia rasa macam tak selesa lah, sebab dia selama ni hidup tenang, tapi bila kena kacau, dia macam pelik. Sedangkan jiran-jiran ni dah lama duduk situ, so diorang rasa macam gangguan ni benda biasa lah. Selagi tak tunjuk muka, so okay. Pernah juga si Mirul ni rasa macam nak pagar rumah dia tu, nak panggil ustaz kan. Tapi kawan-kawan ataupun dia punya jiran-jiran sekeliling kata better jangan. Sebab dia kata takut kalau kau salah pagar, benda tu terpagar dalam rumah. Dia nak halang benda tu daripada masuk rumah. Tapi kalau kau dah pagar, dia duduk dalam rumah, so dia tak boleh keluar. Isyang kau weh. Selepas beberapa kali kena ganggu, si Mirul ni rasa macam dia dah mula berubah lah. Dia macam solat, dia akan sentiasa solat kat rumah. Lepas tu dah banyak ayat-ayat Al-Quran digantung kat dinding. Dia ada juga baca-baca ayat yang macam pembersih rumah, belajar kat YouTube kan. Cumanya satu malam tu, lepas habis bekerja, dia rasa macam dia nak release tension lah. Dan dia rasa okay why not aku keluar malam ni, macam lewat sikit kan. So dia pun pergi lepak dengan member, gelak tak ingat dunia sampai pukul 2-3 pagi. Sedangkan dia dah berazam untuk tak buat macam tu, sebab dia takut ada benda ikut balik rumah kan. So malam tu dia dah
tak ingat dunia. Dia lepak dengan member dia sampai pukul 2-3 pagi. Dia balik rumah. Waktu balik tu baru dia menyesal bila dah masuk kawasan rumah tu. Sebab kawasan rumah ni, kalau korang dapat bayangkan, dia adalah kawasan perumahan yang mungkin rumah bersebelah-sebelah. Tapi depan tu adalah hutan belantara. Kawasan jalan pula, kawasan jalan sempit dia, one way. So memang kalau korang bayangkan, memang seram lah. Lepas tu dia kata waktu dia balik rumah tu, dia rasa macam mungkin dah tak sedar hati kan. Dia sampai kat depan pagar rumah, dia nak buka pintu pagar. Bila dia nak buka pintu pagar, dia rasa macam pelik sebab dia tak jumpa kunci rumah. Sedangkan kunci rumah tu dia letak dekat satu ring tau. Satu ring yang memang kat situ lah kunci kereta, kat situ lah kunci bilik, kunci almari, memang semua kat situ. Tapi masalahnya kunci rumah yang hilang. Dia rasa macam pelik. Lepas tu tiba-tiba tengah-tengah nak buka tu, dia ada dengar satu suara macam macam tu. Ada benda gelap dekat semak belakang weh. Lepas tu dia jadi macam takut lah. Tapi maybe sebab benda tu dah biasa kan, so dia rasa tak apa, teruskan. Then bila nak masuk rumah tu, dia rasa yang dia kena parking kereta dia betul-betul sebab jalan sempit. So memang kalau kau salah parking, kau main parking berata, memang kena maki dengan jiran lah. Lepas tu dia ambil lah inisiatif. Dia start balik enjin kereta dia. Lepas tu dia undur, dia pergi parking dia punya kereta dekat dalam hutan. Hutan depan rumah. Dia parking depan hutan tu. Sedangkan dia tahu dekat kawasan semak tu ada benda gelap tadi. Tapi nak buat macam mana kalau esok kena maki lagi? Payah dia. So dia buka lah. Tolong jangan tunjuk muka je. Dia buka pintu. Lepas tu cepat-cepat dia pergi kat depan pagar rumah. Dia nak lompat pagar. So dia nak kena panjat satu pokok ni. Pokok ni memang ada kat depan rumah dia. So dia pun panjat lah. Panjat. Tengah dipanjat, dia perasan dahan bergoyang babe. Dahan bergoyang. Nak kata dia yang goyang, tak. Sebab dahan tu mestilah keras. So untuk orang yang badan macam dia, dan dia panjat pun macam biasa je, bukannya agresif sangat. Macam mana boleh goyang? Dia pandang atas. Bila dia pandang atas, dia perasan ada benda tengah ikut panjat dia. Dan dia tengah goyang-goyangkan dahan tu. Macam mana ada waktu tu? Waktu dia jadi macam cuak gila. Jadi cuak, lepas tu dia lompat. Dia lompat daripada pokok masuk ke kawasan pagar. Kaki terkehel weh. Kaki terkehel. Lepas tu dia pergi kat depan pintu rumah, buka semua. Lepas tu dia pasang lampu lah. Pasang lampu, rumah jadi cerah. Dia tak takut sangat lah. Dapat juga masuk rumah kan. Tak apa, kunci rumah cari esok pagi lah. Yang penting aku nak rehat, tak nak kena kacau. Lepas tu dia pun tutup pintu, pergi mandi, basuh kaki semua. Lepas tu dia pun bentang lah, tilam dekat depan TV. Lepas tu selimut semua. Dia kata sempat lah dia tidur dalam 30 minit. Tiba-tiba dia terdengar bunyi macam bang, macam tu. Dia ada bunyi macam ada orang jatuh atas bumbung kereta, ataupun mungkin ada orang langgar kereta ke, macam tu lah. So dia rasa macam takut lah, kereta company kan. Lepas tu dia cepat-cepat dia buka pintu. Dia tengok, niat di hati nak tengok kereta. Sekali dia nampak pagar yang terbuka dia. Dia nampak pagar yang dia cari kunci tadi tak nak buka. Tiba-tiba boleh terbuka sendiri. Jadi takut lah. Lepas tu tak apa lah. Yang penting kereta company. Kalau kena pecat ni lagi susah. So dia lari pergi tengok kat kereta. Suluh semua kan. Dia pusing tawaf berapa kali lah. Dalam waktu dia tawaf tu, dia tengok juga dekat semak tu, yang dia tahu memang ada benda. Memang ada benda tengah gelapkan dia tadi. Waktu dia tawaf tu, baru dia teringat yang pintu rumah tak tutup. Pintu rumah yang dia punyalah selama ni tolong nak jangan bagi benda tu masuk, tak nak bagi tetamu-tetamu yang tak diundang ni masuk. Dia teringat yang dia tak tutup masa keluar tadi weh. So dalam keadaan dia tak pagar rumah, nampak pula pagar terbuka, pintu pula terbuka kan. Memang kau tak nampak macam dia mengundang benda tu masuk. Lepas tu dia pun lari masuk rumah semua. Dia kunci. Lepas tu dia istighfar. Astaghfirullah. Dan tercungak-cungak punya lepas lari kan. Lepas tu dia pun tak apa lah. Dah dalam around pukul 4 sebab dia rasa penat gila. Punya lepas kena kacau. Malam tu dah lah balik pukul 3 kan. Pukul 2 ke 3 pagi. Lepas tu kena kacau.
Dah lebih kurang pukul 4, dia rasa ngantuk sangat. Tak apa lah, gangguan ni mungkin esok pagi lah. Aku fikir yang penting aku nak kena rest, aku nak tidur sekarang. Sebab aku pernah rasa, setakut mana pun kau akan tetap tidur bila kau rasa memang sangat penat. So dia pun dah rasa penat sangat, so dia nak tidur. Dia kibas selimut dia, kibas macam dia kibas. Dalam keadaan dia kibas, dia perasan dekat kawasan, maybe kawasan bahagian dapur, ada benda macam ni. Macam tu. Dia perasan macam ada benda tengah intai masuk, macam seolah-olah nak main cak-cak dengan si Mirul ni. So si Mirul ni rasa maybe tu langsir. Waktu dia, kau bayangkan tengah kibas ni dengan ekor mata kan, tengah kibas, dia nampak ada benda macam so dia ingat langsir lah. So dia toleh, tak ada apa pun. So dia kibas lagi, kibas, dia nampak ada benda lagi. Last kali dia pergi toleh benda tu, babe. Benda apa? Benda ni. Kau bayangkan benda tadi yang berbungkus kepala tu tengah intai macam ni. Mana tak cuak, babe. Dia ni memang menjerit sambil dia pandang semua dinding, ayat-ayat Quran dekat dinding tu. Dia baca semua siap terjemahan, babe. Dia kata dia baca siap terjemahan. Baca semua. Lepas tu dia rasa benda tu macam dah hilang. So dia tidur lah. Dalam keadaan ngantuk tu dia tidur, tutup mata dengan bantal. Lepas tu dia peluk bantal peluk dia sikit. Lepas tu dia tak tahulah adakah itu mungkin perasaan dia ataupun bukan. Tapi dia kata malam dia tu, bantal peluk yang dia biasa peluk, yang biasa-biasa je, dia rasa macam keras, sedikit keras lah, macam daripada biasa kan. Bantal peluk ni paling tak pun span ataupun kabu je, ke kabu. Tapi dia rasa macam ada keras, macam ada benda dalam dia punya bantal peluk tu. Dan dia rasa bantal peluk ni panjang sampai kaki. Aku rasa korang tahu kot benda tu. Tapi tak tahulah kenapa dia ni macam, ya tu aku kata dia penat sangat kan, sampai dia rasa dia tak nak buka mata. Dia peluk je benda tu, dan dia rasa benda tu macam selesa sangat. So sedar tak sedar, perasan tak perasan, kita dah sampai kisah terakhir, iaitu kisah ketiga malam ni. Yang mana yelah, mungkin aku rasa dapatlah lepaskan rindu aku kepada korang, dan korang punya rindu kepada aku, gitu. Okay, so kisah ketiga malam ni simple je. Dia dikongsikan oleh Kim Bayu juga, yang bernama Khairul. So kalau nak tahu seram tak seram kisah si Khairul ni, jom kita teruskan dengan sebuah kisah yang diberi nama Abang Cari Barang. So kisah Abang Cari Barang ni dia berlaku kepada si Khairul, seorang budak mahasiswa dekat satu matrik. Okay, matrikulasi. Dia kata matrikulasi dia ni memang seram. Kalau kau Google memang nama tu yang keluar, nama matrik dia tu. Tapi kisah dia ni memang agak seram juga. So malam tu, nak dijadikan cerita, Khairul ni dia jenis budak yang akan tidur lepas isyak je tu kan. Lepas isyak, lepas dah main-main phone, dah lepak-lepak semua, dia akan tidur dan dia akan jaga around pukul 4 dengan 5 untuk study. Tapi masalahnya satu malam ni, aku rasa maybe rezeki dia, malam tu dia berjaga daripada lepas isyak tu, dia study sampai pukul 3, baru dia nak tidur. Dia jadi terbalik. Biasa dia bangun untuk belajar, tapi waktu ni nak tidur pula. Lepas tu, bila dah study, rasa ngantuk, dia pun nak tidur lah. So sebelum dia tidur, dia nak check pintu tu dah betul-betul tutup, dah betul-betul kunci atau tak, baru dia nak masuk tidur. So dia pun tutup lampu switch, tutup lampu bilik. So dia check pintu, okey, pintu dah tutup. So dia tengok member dia semua dah tidur, okey, cun, tutup lampu semua. So nak dijadikan cerita, malam tu dia dah tutup lampu semua, dah check kunci ke tak pintu. Lepas tu dia nak masuk tidur lah. Then dia terdengar tombol pintu yang dia baru lepas check tadi tiba. Sudah tengah malam pukul 3. Dan dia rasa macam, oh maybe warden atau fellow lah nak check adakah budak dah tidur tu ke belum.
Tapi masalahnya sebelum ni tak pernah pun Velo atau Warden dia check dalam pukul 3 macam tu. So aku tak tahu lah, maybe waktu tu nak sedapkan hati je ke tak kan. So dia kata tak apa, aku tidur je. Pandai lah kalau nak masuk guna lah kunci yang ada kan. So dia tidur, berlakon tutup mata lah. Tutup mata, tidur. Lepas tu dia dengar pintu terbuka. Okay, dia yakin ini Velo. Okay, ni Velo. Nak check lah tu kan. Okay, Velo ni biasa kalau dia masuk, dia akan tengok orang tu dah tidur atau belum. Lepas tu dia akan keluar macam tu je. Masalahnya Velo ni, Velo yang dirasakan Velo ni masuk dan buka lampu babe. Lampu meja. Masalah sekarang adalah si Khairul ni dia menghadap ke arah meja tau. So bila lampu tu dinyalakan, mata dia silau. Bila mata dia silau, dia rasa macam terganggu lah. Lepas tu dia nak check lah sikit kan. Nak check sikit betul ke Velo kan. Kok orang lain pencuri ke, bahaya tak. Dia check lah, dia check. Dia tak nampak orang. Dia nampak lampu yang ganggu mata tadi tu terpasang tanpa plug. Waktu tu dah cuak lah, yang ni bukan Velo ni kalau macam ni. Dia jadi macam kuasa dah ni kan. Tiba-tiba boleh main elektrik pula ni. Lepas tu dia dah cuak lah, dah cuak. Lepas tu tapi dia teruskan tutup mata. Lepas tu dia dengar barang loka kena geledah. Weh, kalau aku rasa maybe aku bangun kot. Maybe aku sepak lah kawan aku yang kat bawah-bawah tu kan. Kejut supaya bangun, takut pencuri. Tapi tak, dia tutup mata. Maybe sebab dia yakin benda ni bukan Velo. Lepas tu dia benda tu ada geledah. Tiba-tiba ingatkan sampai situ je lah kan. Dia geledah benda tu keluar kan. Tapi masalahnya sekarang tiba-tiba bantal dia yang dia baring mengiring ni, kau bayangkan. Dia tengah tidur mengiring, tiba-tiba bantal dia macam ni kena angkat weh. Kau bayangkan kalau kau tengah tidur, tiba ada orang angkat. Macam tu rasa dia. Macam tengah angkat. Kalau angkat dia tak apa babe. Ni siap dia cakap. Dia cakap, Dik, kejap ya, abang cari barang. Dik, kejap je, abang cari barang. Dik, kejap je, abang cari barang. 3 kali dia ulang babe. Lepas tu bantal dia dah terletak balik. Benda tu hilang. So maybe waktu tu dalam keadaan takut tu si Khairul dah tertidur lah. Esok pagi bila dia bangun, dia check lampu tak terbuka babe. Lampu tak terbuka dan pintu masih berkunci. Soalan sekarang, siapa tetamu tak diundang datang bilik malam tadi? Dan yang menyeramkan babe, kalau korang perhati betul-betul cerita ni, benda tu dia dah masuk bilik, dia check barang dia yang dia kata nak cari barang tu lah. Masalahnya sekarang dia sempat bercakap dengan si Khairul babe. Dia sempat cakap yang Dek, abang cari barang, kejap je. Dia sempat cakap benda tu yang bermaksud dia tahu si Khairul ni tak tidur. So sampai situ saja kita punya kompilasi kisah seram tetamu tak diundang. So macam biasa, jangan lupa tekan like, comment dan share. Jangan lupa tekan subscribe yang belum subscribe. Dan jangan lupa tekan button bell notification supaya korang dapat update atau video-video terkini daripada kita orang. Okay, macam biasa, kalau korang ada kisah seram yang nak dikongsi, korang boleh email kat kita orang, fizikscream@gmail.com, fi2ik@gmail.com. Kat situ korang boleh email kita orang, nak bagi tahu, nak tanya khabar ke, nak bagi tahu kisah seram ke, boleh kat situ. Dan insyaAllah kita orang akan reply. Okay, so sangat berbesar hatilah aku dan juga Fikri kalau korang sudi follow IG kita orang. Okay, link aku akan letakkan kat bawah punya IG dengan Fikri punya IG. Tapi kalau korang dah follow, korang jangan pelik, jangan follow kita orang sikit. Follow kita orang memang sikit. Sebab tahu kata waktu mula kita orang start ni, kita orang tak ada apa-apa pun. Kita orang bukan siapa-siapa. So kita orang ni macam lebih kurang nasib macam buat je. Kalau jadi, kalau tak jadi. Okay. Dan sebelum kita berpisah, aku nak ucapkan terima kasih sekali lagi sebab dah bantu kita orang untuk capai 5k subscriber. Okay, so ada yang cakap jangan kita orang nanti lupa diri bila famous. InsyaAllah tak kan. Sebab tanpa Kibayo siapalah Fizikscream gitu. Okay, InsyaAllah kita akan cuba capai 10k untuk 2021. Maybe secepat mungkin. Dan lagi satu, sebelum aku lupa, kalau korang tengok video sebelum ni, dia ada something kat hujung video. Kalau korang perasan lah, sebab aku nampak macam
tak ramai yang perasan. Kalau korang perasan dekat hujung video tu dia ada something sikit, tapi maybe perubahan besar untuk physics cream kalau korang perasan lah. Tapi kalau korang tak perasan pun, boleh tengok video tu. Kalau korang dah ada teori-teori atau andai-andai mengenai apa yang jadi tentang video dekat akhir video pasal 5k subscriber tu, korang boleh letakkan komen kat bawah dan cuba teka apa yang akan jadi kat feed screen. Sorry? Ada lagi? Okay. Itu saja. Assalamualaikum, selamat malam. Kamsahamnida, sarang hea, miane, ciao.